Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha, yang hendak Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Parit 2B, Sungai Manis, Teluk Intan, Perak, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi tajuk saya pada malam ini, masyarakat dan tanggungjawab. Tuan-tuan, Nabi SAW Quba. Dan kalau siapa yang tahu, Quba ini ialah masjid yang dibina awal-awal bila sampai di Madinatul Munawwarah. Madinah dulu bukan nama Madinah. Madinah namanya Yasrib. Yasrib ni tempat yang orang tak nak pergi, kerana tak ada apa. Tapi kerana Nabi SAW keberkatan, Allah bagi kepada Nabi satu pokok yang tumbuh, yang Nabi tanam daripada tangannya sendiri, yang disebut sebagai tamar ajwa. Tamar ajwa. Sebelum itu tak ada, tamar-tamar ada, tapi tamar yang hebat yang Nabi tanam daripada tangan dia sendiri. Dan tamar ajwa ini tumbuh dengan suburnya Madinah. Dan Nabi bersabda, siapa yang berpagi-pagi dia makan 7 biji tamar ajwa. Tamar ajwa itulah Allah jauhkan 2 penyakit, iaitu racun dan sihir, kerana keberkatan Nabi. Jadi tuan-tuan jangan makan banyak, 7 biji aja. Kalau makan lebih, dia ada kesan sampingan, iaitu kepala kita boleh jadi botak. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Kan, orang Sungai Manis ni pergi dekat Madinah, makan sehari sekilo, botak kepala tuan-tuan. Jadi itulah keberkatan yang Nabi SAW bila berada di Madinah, dan subur tumbuh dengan pokok tamar ajwa ini. Dan tamar ajwa ni banyak tuan-tuan, kadang-kadang di Syria pun ada, di Iran pun ada, di Palestin pun ada, tapi yang paling hebat ialah di Madinah. Dan kalau tuan-tuan nak tahu original tak original, dia besar ibu jari saja, dia tak ada besar lebih pada tu. Dan kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang dia ada urat-urat dekat tamar ajwa tu, kadang-kadang ada tertulis kalimah Muhammad. Kan? Kalau yang daripada luar, nama ajwa juga, tapi bukan asli daripada Madinah. Itulah keberkatan baitihi, ataupun man tawadda fi manzili. Siapa yang berwuduk di tempat kediaman. Maksudnya kalau kita pergi di Madinah, ambil wuduk di hotel. Summa ata masjidan Quba fasalya fihi raka'atain. Siapa yang pergi Masjid Quba, dia sembahyang 2 rakaat, ka'anna lahu ka'ajrihi umrah, maka dia akan dapat pahala umrah. Sebab tu orang duduk Madinah, Nabi pada setiap hari Sabtu, dia akan pergi pagi-pagi, dia akan berwuduk taman dia. Kalau kita pergi Madinah, berwuduk di hotel lah. Tuan-tuan, kalau ambil dekat Masjid Madinah, Masjid Quba, tak dapat pahala tu. Syarat dia, ambil wuduk di tempat kediaman, di hotel lah. Tuan-tuan ambil wuduk siap-siap, pergi Masjid Quba, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, dapat pahala. Kediaman di hotel, pergi sembahyang 2 rakaat Masjid Quba, dapat pahala umrah. Pahala umrah di mana umrah. Itu kehebatannya. Dan Nabi duduk di Quba ni tuan-tuan selama 4 hari. Tengok, Nabi sampai di Madinah, Nabi bina masjid. Sebab tu kita nak membina masyarakat kita, pertama kita kena buat macam Nabi. Masjid kita kena hidupkan. Kalau tuan-tuan nak tahu orang yang beriman, orang yang selalu datang rumah Allah. Dan orang yang selalu datang rumah Allah, yakinlah. Dan pernah berlaku orang Teluk Intan, saya tak boleh sebutlah di mana tempatnya. Orang Teluk Intan pergi umrah dengan saya. Pergi umrah dengan saya. Bila sampai di Madinah, dia bersama dengan saya, ceria, bukan main. Hari kelima nak tolak pergi Mekah, nak buat umrah, dia mula tak larat. Ustaz, dapat mentua saya tak larat Ustaz, ada dekat bilik. Saya pergi ziarah, saya nak bagi tahu tuan-tuan, almar'u ma'a man ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup kita suka masjid, yakinlah kita akan mati dalam rumah Allah. Kalau hidup kita suka majlis ilmu, kita akan mati dalam majlis ilmu. Dia ni tuan-tuan, bila tak larat, saya pergi ziarah dia. Rupanya dia ni ialah bekas sniper. Sniper ni adalah penembak tepat polis. Mungkin tuan-tuan yang duduk Teluk Intan ni tahu dekat mana pakcik ni duduk. Dia
Saya pergi tengok dia tak larat. Rupanya tuan-tuan, dia doa di Teluk Intan ni, pergi umrah, dia nak mati di Mekah. Kan, saya kalau orang doa nak mati di Mekah, jumpa saya, ustaz saya nak mati di Mekah, saya akan kata, ya Allah, jangan ya Allah. Kerana menyusahkan saya. Oh, nak kena report polis, lepas tu kena minta pengesahan hospital, macam-macam lah kah? Macam-macam, susah. Jadi dia doa mati di Mekah. Jadi dia tak larat. Bila dia tak larat, dia bawa ubat dia tak nak makan supaya dia boleh mati di Mekah. Ubat banyak. Saya sampai-sampai saya kata, Pak Cik, nampak tak larat macam mana esok nak pergi umrah. Isteri dia beletih. Itulah, bawa ubat banyak-banyak. Rupanya isteri dia orang Pendang. Bawa ubat banyak-banyak, haram. Itu haram saja. Kan, satu lagi orang utara ni, haram Jeddah. Sebenarnya bukan haram Jeddah. Tuan-tuan akan tahu. Kalau kita nak pergi Mekah, nari pada Jeddah, pemandu teksi dia akan kata, ya akhi, Rahfin nak pergi mana? Haram Jeddah? Haram Jeddah? Haram Jeddah? Haram Jeddah. Sebab haram tu ialah masjid haram. Tak tahulah macam mana ni. Dia duduk senyap ya. Saya kata, Pak Cik, tak nak makan ke ubat? Tak mau lah. Saya kata, ni macam mana esok nak pergi umrah? Tak larat. Tak larat. Saya kata, air zam-zam nak tak? Saya jampi, air zam-zam ni khairul ma' fil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air di muka bumi ni ialah air zam-zam. Air ni, kalau nak minum, 5 syuribalah. Seperti mana apa yang diniat. Pak Cik, nak tak air zam-zam? Dia kata, air zam-zam tak apa. Saya pun buka air zam-zam. Dalam poket saya ada Panadol soluble. Saya pun ambil 2 biji, saya pelepas dalam tu. Bagi dia berbuih tu kan, saya buat tak bagi tak nampak. Saya pun jampilah. Kan? Allahumma rabban nas muzhibal ba'ishfi wa anta syafi la shifa. Saya pun tiup. Habis dah buih tu, saya pun bagi. Nah, cik. Nah, cik, cik minum. Air zam-zam. Dia kata, jom Ustaz. Bawa dia tuan-tuan sampai di Mekah, tawaf dengan saya, sa'i dengan saya. Alhamdulillah. Sa'i dengan saya mudah tuan-tuan. Saya akan pegang terus kita sa'i, buat kumpulan. Bila dah habis sa'i tawaf, pergi sa'i, balik, hari pertama jumpa. Hari kedua tak jumpa. Hari ketiga tak jumpa, keempat tak jumpa, kelima tak jumpa, keenam saya pergi ziarah. Pergi tengok, dia terbaring atas katil. Tak larat dah. Kata, Pak Cik, macam mana esok nak balik? Nak tawaf wadak, tawaf widak? Dia angkat tangan. Rupanya angkat tangan, tak larat dah. Isteri dia, nak larat macam mana? Ubat macam makan? Ustaz bagi air zam-zam pula. Aku pening lah tuan-tuan. Bagi air zam-zam pula kan? Takkan nak tipu lagi kan? Saya kata, tak apalah kalau tak larat. Kita tolaklah. Nantu kan ada. Tak apalah Ustaz, buatlah macam mana pun. Hari tuan-tuan nak balik, dia turun atas kursi roda. Tak larat dah. Memang pejam mata lah. Saya tengok menantu. Saya kata, abang tolak naik atas, saya tunggu dekat tempat naik motor. Ada skuter. Allah ni orang yang yakin dengan akhirat. 60-70 ya. 60-70 ya. Saya 55. 55. Kawan saya ramai dah meninggal. Semalam 2 hari lepas mati seorang lagi. Dulu 7 orang. Baru ni mati seorang lagi. Potong kaki. Lepas tu potong. Sampai paha tak boleh potong dah. Meninggal tuan-tuan. Alhamdulillah. Baru ni buat perjumpaan cerita dalam YouTube kan. Perjumpaan nak sambut hari raya. Bila datang saya tengok. Saya 55. Semua 55. Sama satu kelas. Lah nampak. Semua tua-tua dah. Beruban tuan-tuan tengok. Kebanyakan datang tu. Dia orang kerja bendang. Bila tanya pendapat. Nama apa? Ayub. Yub. Ada pendapat tak? Tak apa. Saya setuju semua. Saya setuju semua. Gigi pun tak ada. Saya kata, ya Allah tuanya. Kan? Ada seorang tu nama Zaitun. Dulu masa sekolah, Allah, cantik tuan-tuan. Putih gebu ni. Allah, dulu cutting 36, 26, 36. Baru ni datang mesyuarat 82 daripada atas ke bawah. Duduk atas kerusi tu penuh. Saya tengok, Tun, dulu bukan hang segak lah. Tak segak dah tahu. Semua nampak tua dah. Saya pun tanya habis mesyuarat. Yub, ada penyakit tak? Ada, macam mana? Darah tinggi, lemak, semua ada penyakit. Dia pun tanya saya, Ustaz, nampak Ustaz ceria lah. Nampak muda, Ustaz ada penyakit tak? Saya kata, Alhamdulillah. Tak ada penyakit. Tak ada pasal apa? Sebab tak pernah cek. Kalau cek, tahu ada penyakit, tak payah cek tuan-tuan. Tengok mati ya tuan-tuan. Ada darah tinggi, ada kecil manis, apa ada. Tapi tak berani cek.
Kan? Menunjukkan apa tuan-tuan? Allah, perjalanan hidup kita ni dah umur 55 dah. Ada di kalangan kita 60 dah. Tu pun rasa, Allah, dunia ni duk dekat lagi. Dekat apa? Dunia nak tinggal kita dah. Sebab tu tuan-tuan, apa boleh kita buat? Perjalanan akhirat kita ni akan bermula. Bila mana? Bila saat sakaratul maut. Perjalanan kita jauh tuan-tuan. Pertama, sakaratul maut. Bermulalah alam akhirat. Kemudian kita akan masuk yang disebut sebagai alam barzah. Barzah ni pemisah. Pemisah macam mana? Tuan-tuan kalau baca dalam kitab, kita tak akan tengok dah dunia ni. Kecuali orang yang mati tu kita menanti-nanti. Dalam kitab kata. Bila mereka datang, kita akan tanya, isteri aku macam mana? Isteri hang alhamdulillah dah kahwin lain. Dia ni akan bagi tahu. Kita ni dengan dunia dah tak ada dah. Barzah ni terputus. Yang dapat info tu mana? Bila orang yang mati baru. Bila masuk je kita akan tanya, anak-anak aku macam mana? Anak kamu selalu berdoa. Ya, sebab tu aku menanti akan mutiara tu datang. Akan cahaya datang, ketenangan. Akan hilang daripada azab. Kerana apa? Doa anak-anak kita. Ni dia menanti ni. Kerana apa? Raudatun min riyadil jinan. Di antara taman syurga. Au hufaratun min hufarin niran. Ataupun lubang neraka. Yang disebut barzah. Baru dua. Alam akhirat lepas barzah, kita akan dibangun di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tuan-tuan, bila bangun semua telanjang. Bila bangun, kita akan cari Nabi ni. Nabi yang pertama, Nabi Adam. Nak bangun sampai Nabi Adam, jaraknya untuk cari ialah 3,000 tahun. 3,000 tahun tu bukan dunia. 3,000 tahun akhirat, makcik. Maksud dia apa? Al-yawmu fil akhirah al-fasanah di dunia. Satu hari akhirat, 1,000 tahun dunia. 1,000 tahun. 3,000 tahun akhirat. Panjang tak? Baru sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sampailah kepada Nabi Muhammad. 3,000 tahun ni. Panjang perjalanan kita tuan-tuan. Itu padang mahsyar. Kemudian kita akan dihisab. Lepas hisab kita akan ditimbang. Lepas ditimbang kita akan minta syafaat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Panjang ni. Lepas minta syafaat, barulah kita akan lalu titis sirat. Yang di bawahnya ada neraka Jahannam. Ada orang kata, Ustaz, neraka Jahannam ni, kalau semua tak masuk, siapa nak masuk? Ada orang buat belawak macam tu, tuan-tuan. Kan? Kalau semua tak masuk, siapa nak masuk? Tuan-tuan ingat neraka Jahannam ni senang ke? Tuan-tuan tengok dalam Quran. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah Allah, siapa? Orang Islam yang tak semayang. Orang Islam yang tak puasa. Orang Islam yang buat maksiat. Disedia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni apa? Wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Neraka Jahannam ni. Untuk siapa? Orang Islam yang engkar. Yang bawah sekali nama Hawiyah. Hawiyah ni siapa? Untuk Fir'aun. Untuk Haman. Untuk Qarun. Untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tu aku. Tak maulah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan doa pula kan. Tak mau tengok neraka ni tuan-tuan. Ni neraka Jahannam ni. Wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Nak masuk macam mana? Disebut dalam Quran. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk ulqu dilempar. Bukan tarik elok nak masuk ke excuse me, come follow me. Tak. Pegang ulqu dilempar. Fiha ke dalamnya. Sami'u laha. Mereka mendengar jeritan manusia. Sebelum masuk tu, duduk dengar tu. Ya Allah, tak tahan kami lah. Ya Allah, panasnya. Ni, kita nak kena lontar ni. Wahya tafur. Mendidih api neraka tu. Bulu-bulu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir terpecah disebab marah api neraka. Nampak? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir? Setiap kali mereka nak dicampak dalam api neraka. Alam ya'tikum nadhir? Ada yang jaga api neraka. Neraka namanya Malik Zabaniah. Malik Zabaniah ni akan tanya, alam ya'tikum nadhir? Kenapa kamu masuk neraka? Masa hidup ni, tak ada ke orang bagi peringatan? Tak ada ke orang ceramah? Ada tak dekat kampung 2B? Orang ceramah, cerita pasal neraka. Ada! Siapa? Aku lah! Ada! Alam ya'tikum nadhir? Ada tak orang bagi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ada orang tu bagi peringatan. Fakazabna, tapi dia penipu. Ada orang kata suka pada. Orang kata macam-macam. Fakazab wa kunna ma nazalallahu min syai'. Kami tak dengar ceramah, kami tak dengar tazkirah, kami tak mau majlis ilmu.
Ma nazalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Kami tak pernah pergi masjid, kami boleh pakai kereta besar daripada orang yang pergi masjid, betul tak? Orang yang pergi masjid, rumah dia kecil aja. Rumah kami besar lagi. Ma nazalallahu min syai'. Allah tak turun apa pun kat kami. In antum illa fi zalalin kabir. Sesungguhnya kamu dalam kesesatan yang sangat besar, sangat dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, ni neraka ni titik sirat di atas. Lepas titik sirat barulah Allah sediakan sama ada syurga neraka. Perjalanan akhirat kita panjang lagi bang. Sebab tu kita nak buat apa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kita kena ada bekal kita. Sebab tu alhamdulillah masjid ni datang buat program ni. Ni bukan semata-mata program. Semata-mata program bukan program, tapi untuk nak tarik orang masuk syurga. Saya ceramah bukan semata ceramah tuan-tuan, tapi nak tarik tuan-tuan masuk syurga. Dapat peringatan sikit, alhamdulillah terbuka hati. Sebab saya pernah ceramah tuan-tuan dekat Kuala Kangsar. Ceramah masjid macam ni lah. Tiba-tiba ada seorang Cina. Dia naik motor, dia dengar suara saya, dia berhenti. Lepas berhenti tuan-tuan, dia duduk tepi masjid. Habis ceramah, dia angkat tangan. Saya nampak. Ustaz, dia kata, Ustaz. Saya tengok. Saya tak pergi tengok, jap. Pergi-pergi ni, dia kata, Ustaz, ada Chinese nak jumpa. Rupanya dia pelajar UPSI. Universiti apa? Apa? Universiti Tanjung Malim tu lah, kan? Saya kata, kenapa? Ustaz, dia nak jumpa Ustaz. Kita masuk. Masuk. Dia kata, Ustaz, saya lama dah Ustaz tertarik dengan Islam. Hari ni saya dengar ceramah Ustaz daripada awal sampai habis. Tuhan buka hidayah saya Ustaz, saya nak masuk Islam. Terus saya ajar mengucap tuan-tuan masuk Islam. Kerana apa? Kerana hanya satu ceramah. Tuhan buka hidayah. Sebab apa? Bang, kita ceramah, kita buat apa? Nak tarik orang untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perjalanan akhirat ini panjang. Kemudian apa disebut? Orang yang datang rumah Allah lagi apa dia? Orang yang mendirikan sembahyang. Kita duk ceramah ni tuan-tuan, untuk orang yang dalam masjid ni alhamdulillah semua sembahyang tak tinggal kan? Ni orang yang luar. Tapi alhamdulillah sekarang ada program macam ni, nampak ni. Rakam penuh. Dalam TikTok ada, dalam ceramah. Tapi kita kena pelbagai. Kan, kalau ceramah betul tuan-tuan lena. Sebab rakaman ni kebanyakan anak muda. Anak muda duk tengok ni tuan-tuan. Depa nak ceramah yang berbagai. Ada lawak sikit. Kadang ada derakah sikit. Kan? Saya pernah buat program macam ni lah. Ceramah betul lah. Yang tengok 200 ya. Tak ramai. Saya bawa, 5 juta tengok tuan-tuan. Oh, terkejut dah makcik. Hai! Ada latah pula dah. Orang kulaannya dah latah ya. Latah. Kena slow sikit lagi latah lagi. Baru ni saya ceramah dekat Negeri Sembilan. Ada makcik tu latah. Wah, dia bangun. Kuajak. Hatu pertama aku ajak. 3 kali terka dia bangun. Babi. Saya tak terka dah tuan-tuan. Dia maki terus. Oh, hampa buat live ni. Tarik balik. Hampa hormat tarik balik. Dah, macam jangan letak. Hei! Oh, bodoh tu. Oh, bodoh. Habis aku. Tarik balik. Makcik tarik balik. Makcik. Kena berbagai tuan-tuan. Tidak orang lena. Kita nak tarik anak muda. Kerana apa? Kerana pelbagai itu sekurang-kurangnya dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Cina dengar ceramah saya masuk Islam. Kerana apa? Hidayah milik Allah. Sebab itu tuan-tuan dikasih disebut orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin dengan akhirat, orang yang dirikan sembahyang. Kita datang rumah Allah alhamdulillah. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut selain Allah. Itu orang yang datang rumah Allah. Sebab tu Nabi membina masyarakat. Pertama, masjid. Masjid. Dan masjid kena bagi elok. Masjid ni kan? Masjid ni ramai tak penghuni? Ahli qaryah kita. Tanya Tuan Imam. Ramai tak? Ramai nak berapa? Agak-agak. Berapa biji rumah dalam ni? 500 dah? 500. Kalau ikut 500, masjid ni kecil. Betul tak? Kecil. Kampung saya ada 468 rumah. 468. Saya buat masjid 1.8 juta. Lebih besar daripada masjid ni 2 kali. Masjid ni kena upgrade dah. Nampak dia bersetuju tu. Upgrade tapi tak datang. Kan? Kena datanglah tuan-tuan rumah Allah ni. Sebab apa? Bila datang rumah Allah akan wujud kasih sayang antara kita. Kita duduk bertemu ni tuan-tuan, ni aura kasih sayang ni. Allahu Akbar. Sehingga kan tuan-tuan orang kampung saya ada seorang.
pakcik ni, dia selalu tuan-tuan jadi muazzin. Dia azan tak sedap. Tapi setiap kali masuk waktu dia azan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kira dia azan tu punya tak sedap lah tuan-tuan. Kadang-kadang kami maki. Subuh. Salatu khairum minan naum. Dia. Ini kadang-kadang mayang subuh. Salatu khairum minan naum. Lena habis. Cuba try. Tok Bilal kena buat macam ni. Tarik bagi tinggi. As-salatu khairum minan naum. Lah bodoh pula dah kena lagi. 2 kali bodoh lah tuan-tuan. 3 kali bodoh tu. Lawak. Allahu Akbar. Tak boleh terekah dah. 2 kali bodoh dah tuan-tuan ustaz. Ni, dia azan tak sedap. Satu hari tuan-tuan, dia kayuh basikal pagi subuh. Kayuh tuan-tuan, datang kereta hantam daripada belakang. Dia jatuh dalam longkang. Bila jatuh longkang tu 10 kaki. Dia tak sedar, patah tangan, patah kaki. Duduk dalam longkang tu lah. Pukul 10. Orang duduk tunggu, mana pakcik ni tak azan-azan. Sebab orang tahu subuh dia akan azan. Waktu zuhur dia azan. Tiba subuh tu tak ada azan. Mana pakcik ni? Pukul 10 dia sedar. Oi! Tolong! Oi! Siapa tak tolong? Dia guna apa? Azan lah! Allah Akbar! Makcik-makcik jangan nak. Allah Akbar! Baru loh pakcik duduk dalam longkang. Mereka angkat dia pergi hospital tuan-tuan. Sampai hospital pergi x-ray. Doktor kata patah ni, patah kaki. Doktor nak bubur besi. Tahu dia kata apa kat doktor? Tak payahlah doktor. Kalau bubur besi buat berat, mereka usung dalam kubur. Buat berat, usung dalam kubur. Tuan-tuan, lepas tu macam mana doktor kata? Tak apalah, nanti anak saya datang bawa balik. Bawa balik tuan-tuan. Sampai waktu asar, waktu maghrib dia bagi tahu anak dia. Bagi tahu dekat ahli masjid, dia kata, lepas Isya datang. Ramai-ramai baca Yasin kat aku. Ni duduk cakap begini. Kami pergilah ramai. Duduk tu, dia kata tolong Pak Su ayah saya. Pak Su, jadi khalifah baca Yasin. Kukutlah saya sihat. Kami baca, dia pun baca. Sampai separuh Yasin, dia panggil ayah saya. So, ayah saya pergi duduk sebelah. Pak Su, ajalla ilaha illallah. Ayah saya pun pergilah sebut. La ilaha illallah. Dia pun sebut. La ilaha illallah. Mati tuan-tuan. Mati dengan kalimah la ilaha illallah. Rupa-rupanya, tengok hidup dia. Hidup dia dengan rumah Allah. Azan. Dia mati dengan kalimah azan. La ilaha illallah. Tengok. Kita macam mana? Rumah Allah pun tak datang. Program malam ni datang pun duduk jauh-jauh ya. Macam mana kita nak dapat hidayah tu? Allah kata sebut dalam Quran ni. Kan? Walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka ni yang dapat petunjuk hidayah. Nak dapat petunjuk bukan pergi supermarket. Bukan pergi pasar malam. Bukan duduk rumah kenduri. Nak dapat hidayah, datang rumah Allah. Datang rumah Allah. Allah buka pintu hidayah untuk kita. Pernah tuan-tuan saya cerita dalam YouTube. Saya ceramah di Senawang. Senawang tu lah, 39. Saya duduk ceramah ni, dibawa oleh seorang kontraktor besar di Senawang. Habis ceramah, saya tanya dia, Pakcik, Pak Long, saya panggil Pak Long. Pak Long ni duduk di sini, Pak Long ni kaya ni. Ada backhoe tu kan, jengkaut tu kan. Lepas tu ada macam-macam. Lori ada 100 biji. Pak Long kaya, Pak Long. Saya pun tanyalah, Pak Long berapa kali pergi umrah? Terus dia kata, tak pernah pergi. Terkejut saya. Pak Long tak pernah pergi ke? Tak pernah pergi. Kenapa tak pernah pergi? Belum sampai seru. Saya kata, ni saya seru ni. Jom pergi dengan saya. Belum dapat hidayah, Ustaz. Bila kata tak dapat hidayah, tak boleh kata apa kan? Hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad, tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Allah bagi hidayah. Habis ceramah, saya pun tak kata apalah, saya balik. Tuan-tuan, 2 minggu saya nak bertolak. Pak Long ni datang daripada Senawang, naik motor Harley Davidson. Orang kaya. Sampai-sampai dia tengok saya, dia bunyikan horn. Horn tu lah, horn motosikal kan. Horn. Bunyi punya kuat, saya pun keluar. Pak Long! Ustaz! Dah dapat hidayah!
Saya kata dapat hidayah macam mana? Saya nak pergi dengan ustaz umrah. Saya kata, Pak Long, saya nak bertolak lagi 2 minggu. Visa dah siap, tiket dah beli, semua dah beli. Mana boleh? Hari tu saya ajak Pak Long tak nak pergi. Dia kata kat saya, orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula. Saya pun pening. Saya kata, tak apalah. Saya pergi dulu, saya urus Pak Long pergi kemudian. Kami pergi Madinah seminggu, lepas seminggu, Pak Long pergi terus ke Jeddah. Saya ambil di Jeddah. Tak apalah ustaz buat macam mana pun tak apa. Yang penting saya boleh pergi. Dah dapat hidayah ustaz ni. Saya pun pergi Madinah, sampai di Jeddah. Saya pakai ihram. Dia naik kapal terbang, dia niat di Qarnul Manazil. Tak tahulah dia niat macam mana kan. Dia niat kot. Sampai tu dia pakai ihram. Saya pergi ambil dia, terus pergi hotel. Sampai-sampai saya dah jamaah tak payah niat. Tak payah naik atas lah. Kita terus pergi masuk masjid, kita tawaf. Okey, jamaah lelaki, tolong itibak. Itibak ni maksud dia buka bahu kiri kan, tutup bahu buka bahu kanan, tutup bahu. Nampak sangat tuan-tuan ni tak pernah pergi umrah ni. Abang Haji kita faham. Orang yang nak pergi dia tahulah. Buka bahu kanan, tutup bahu kiri, sebab kita nak angkat istilam namanya. Bismillah ya Allahu Akbar. Baru ni saya bawa ada seorang pakcik, dia tak pernah kursus kot. Bismillah ya Allahu Akbar macam ni. Dia bismillah. Hak pakcik tu lagi teruk. Bulan Ramadan baru ni, kami tawaf sejam. Tak boleh pusing, sangkut. Bila sangkut, pakcik tu keluar telefon. Dia duduk selfie. Polis tu marah. Haji, mamnun. Dia marah polis tu. Haji apa? Aku umrah tak ada? Aku umrah. Polis tu pening. Kan polis tu panggil haji. Dia marah sebab dia buat umrah. Sebab tu kita ni kadang-kadang kena ada ilmu juga. Sampai tak tahu langsung kan. Benar ada seorang pakcik saya kan. Pak Long, saya panggil Pak Long. Dia pergi umrah, dia sesat. Dia buat macam mana? Dia pergi cari polis. Polis! Ana sesatun. Polis tu mazal tatakallam, han cakap apa? Ma'ara aku tak faham. Anak sesatun. Dia buat dengan tangan sekali kan. Polis tu mazal takallam, han cakap apa? Dia pun teringat Quran. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Polis tu terus. Sadaqallahul azim. Polis tu berhenti terus tuan-tuan. Nampak nak lena, merapu sikit no. Depa ni kan boleh kalau betul. Mula-mula belah kali mata betul. Lena tuan-tuan. Ni tak mana tadi semua. Lupa. Pakcik tadi Pak Long tadi. Itibak, saya kata itibak. Rupanya dia tak mau buka bahu kanan. Dia kata, Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa pula? Dia pun buka sikit, dia tunjuk kat saya. Rupanya dekat lengan dia ada tatu kala jengking. Scorpion ni, scorpion. Kala jengking. Orang sini tahu tak kala jengking? Tahu kan? Ataupun scorpion. Kala jengking tu lah. Kala jengking kan? Kala jengking tu yang ada tu kan? Kala jengking ni, rupanya dia kepala gangster. Sebelum dia kaya, kepala gangster. Jahat ni jangan tanya. Ustaz, saya jahat. Ustaz, tu yang saya tak nak pergi umrah. Saya takut kena uji. Uji macam mana? Ada orang pergi tak nampak Kaabah. Ada orang sesat. Ada orang macam-macam Ustaz. Saya takut Ustaz. Banyak dosa Ustaz ni. Kalau jengking Ustaz ni. Apa orang tak buat, semua saya buat. Saya kata, Pak Long, dengan susah hati. Inilah masa dia. Rumah Allah ni kita minta ampun ke Allah. Buka. Dia pun buka. Bila dia buka, dia berjalan. Semua jamaah pakat tengok. Ni gangster mana ni? Kita orang Sungai Manik, ada tatu. Tak pernah jumpa, betul tak? Tak pernah lah. Memang orang Melayu tak pernah ada tatu lah. Kecuali kalau dia orang Kadazan kan masuk Islam. Ada tatu lah. Tapi orang Melayu tak ada. Dia Melayu. Saya pernah jumpa satu orang Melayu tuan-tuan daripada Singapura. Ni ada tatu kat sini. Tapi Alhamdulillah Tuhan buka hidayah kat dia sekarang. Pendakwah hebat di Singapura sekarang. Tuan-tuan boleh panggil dia ceramah. Tapi kalau panggil dia seorang, tak adalah program banyak sangat. Kena ada Ustaz Abdullah Khairi. Baru sedap sikit ceramah tu. Sebab dia betul ya kan. Jadi tuan-tuan,
Bila berjalan semua tengok, dia buat tak tahu je. Saya kata, jamaah kita masuk ni, masjid. Tuan-tuan tundukkan kepala. Dia orang tak pernah pergi, senanglah tuan-tuan. Semua tunduk. Sebab tu kalau nak bawa orang pergi Mekah, buat umrah, jangan bawa orang yang banyak, pergi banyak kali. Susah. Kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Tuan-tuan, tempat ni baik. Baik apa? Di belakang. Ustaz tu teruk. Macam-macam. Kita datang 4 hari, makan punya tak sedap. Duduk maki kita. Kalau bawa tak pernah pergi, senang. Tuan-tuan, lubang ni sangat bagus tuan-tuan untuk diterjun. Semua pakat terjun. Aku tak terjun pun. Jadi, jamaah masuk, tundukkan kepala. Semua tunduk. Jamaah duduk sampai dekat Kaabah. Jamaah duduk, Pak Long ni duduk. Tuan-tuan, saya kata jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah, 20 pahala. Pak Long tadi tak mau angkat. Dia pejam mata. Saya tengok dia, Pak Long, angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long, angkat. Dia takut tak nampak. Saya kata, Pak Long, angkatlah. Tengok Kaabah 20 pahala. Dia pun angkat. Angkat, dia buka mata. Ustaz, nampak Ustaz. Bila nampak tuan-tuan, air mata mengalir lah Mak Long. Siapa tak pernah pergi tak tahu lah. Siapa pernah pergi tahulah. Dia tengok Kaabah, air mata ni mengalir ni, menangis. Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata, Pak Long depan Kaabah, minta ke Allah. Lupa Ustaz tu. Lupa Ustaz. Dia pun, ya Allah, ampun dosa aku. Dia menangis. Di Mekah, seorang menangis. Semua menangis. Sebab apa Nabi kata, ya beku menangislah. Fa'in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa, padam api neraka kita. Dia pun mainkan perasaan. Tuan-tuan, saya tak boleh padam api neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan padamlah sendiri. Pak Long tadi, bodoh aku. Akhirnya menangis semua. Saya kata, jamaah bangun, jom tawaf. Saya pun pegang Pak Long ni, dia seorang. Jamaah perempuan duduk di tengah, lelaki duduk di tepi. Kami buat kelompok. Jadi jalan-jalan gerup lah. Bila gerup, saya akan senang. Tak payah baca buku. Kalau baca buku, pening. Kan, pakat tengok buku Rabbana, Hablana min azwajina. Lain kali jalan sana, Kaabah belah sana. Tak payah buku. Tu pentingnya mutawif. Mutawif penting. Kata jamaah ikut saya. Jom. Bila duduk dalam kelompok ni, saya sebut. Subhanallah. Semua serentak akan sebut. Ada bunyi macam tu. Bila bunyi macam tu, jamaah yang kecil-kecil pakat berelak. Dia bunyi macam tu. Bunyi sedap lah. Itu seorang. Kalau ramai macam mana? Cuba tuan-tuan try. Allah. Cuba sebut. Nampak? Dia bunyi macam tu lah. Bunyi macam tu. Jamaah pakat lari habis yang depan. Bila lari, ramai pakat tumpang. Saya dengar bunyi pelik. Bahanallah. Rupanya Bangladesh maklum. Bangladesh pun tumpang juga. Saya tengok, awak pelik jamaah aku ni. Rupanya Bangladesh, subhanallah. Saya kata tumpang lantak ya. Akhirnya tawaf. Tawaf habis. Round pertama, subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. La. Cuba bunyi tu sedap tau. Pakat lari habis. Jamaah Turki, mereka ramai. Mereka tak lari, rempuh kami. Mereka nak keluar. Bertembung mutawif dengan mutawif. Saya pun bagi tahu lah jamaah Turki tu. Tarik! Jamaah ingat, zikir baru. Pakat ikut. Tarik. Saya adalah hati apa punya mangkuk ayun jamaah aku ni. Serentak pula tu. Tarik. Habis tawar, saya kata, jemaah kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Bagusnya tuan-tuan. Sebab tu kita pergi Mekah ni kena ada ilmu. Jangan ikut sangat-sangat sampai tak tahu apa. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Ketika habis tawaf, saya bawa Pak Long tadi duduk depan multazam. Belakang makam Ibrahim tu, betul-betul multazam. Habis solat, sunat tawaf. Kata Pak Long, dia datang seorang. Doa lah, mustajab. Nah, doa apa Ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Doa Melayu lah. Melayu pun jangan doa. Macam inilah. Pak Long sebut apa saja dosa. Saya amin. Dia pun angkat tangan, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku, saya amin.
Aku pernah bully orang ni. Aku pernah bunuh orang pun ada. Aku pernah bunuh orang ni. Ampun dosa saya duk dengar tu. Tu dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu, tak mampu kita nak dengar maklum. Memang dahsyat lah. Memang gangster. Saya pun termenung, saya tahu Pak Long. Habis sa'i, kita pergi peluk Kaabah. Kita pergi cari multazam. Boleh tak Pak Long? Tempat mustajab. Boleh Ustaz. Tu yang saya nak pergi dengan Ustaz. Habis sa'i, bawa dia depan multazam. Ramai orang. Multazam ni besar ni aja. Nak masuk 2 orang lah. Jadi beratur panjang lah. Berebut. Bila berebut setengah jam tak dapat lagi. 45 minit tak dapat. Sejam tak dapat lagi. Bila tak dapat, dia tweet saya. Ustaz. Bagi saya Ustaz. Dia nak tumbuk kat depan tu. Saya tapak Long ni depan Kaabah ni. Astaghfirullahaladzim. Ustaz. Dia ni kepala gangster tuan-tuan. Saya tapak Long sabar. Nanti dia orang habis. Sampai giliran kita. Elok dah habis tuan-tuan sampai. Saya tolak dia. Dada dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Bila angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku. Siapa nak tahu pergi bang. Nak cerita tak erti. Dia letak tu, dia menangis lah. Bila menangis dia senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, minta ampun dosa mak ayah. Lupa Ustaz. Ya Allah, mak ayah ampun. Ya Allah, ampun. Lepas tu senyap pula. Saya bisik kat telinga dia. Minta ampun dosa isteri kita, anak kita. Lupa Ustaz, lupa. Ya Allah. Anak isteri ku ampun. Lepas tu senyap pula lah. Saya bisik kat telinga dia. Minta murah rezeki. Betul Ustaz. Wah, murah rezeki pula. Lepas tu dia senyap. Saya bisik kat telinga. Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Dia pun kesat air mata. Habis kesat, dia duduk dekat makam Ibrahim. Termenung tuan-tuan. Kata Pak Long, apa cerita? Ustaz, hidayah ni milik Allah Ustaz. Saya kata hidayah macam mana? Saya tak pernah menangis Ustaz. Hari ni saya menangis Ustaz. Dia kata macam tu. Bila kata macam tu, balik-balik saya jumpa dia tuan-tuan nak baca khutbah di masjid dia. Tengok, pusing 180 darjah. Hidayah sungguh. Pakai jubah ni. Pakai jubah pendek dia lah. Pakai serban. Saya duduk sebelah dia. Pak Long, macam mana balik umrah? Hidayah milik Allah. Oh, dia ceramah saya pula. Saya kata, hidayah macam mana? Dia selak lengan dia. Selak lengan tuan-tuan. Tatu tu dah tak ada. Dia buat macam mana? Balik daripada Mekah, dia doa di Mekah nak buang tatu. Balik dia pasang setrika. Dia pasang iron tu kan, setrika tu panas sampai habis dah. Dia tolak. Dah panas, dia ambil, dia letak. Dia letak berasap maklum. Dia letak tu lekat ni kulit ni. Dia angkat-angkat. Keluar dengan kulit, dengan tatu-tatu sekali. Merah isi ni. Saya tengok-tengok dah kering dah. Pak Long sanggup buat macam ni ke? Tahu dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Tu namanya hidayah milik Allah. Sebab tu kita duk buat program ceramah, kita duk tazkirah, kuliah. Kerana apa? Nak buka pintu hidayah manusia. Nak dapat hidayah di mana? Di rumah Allah ni lah. Masjid ni. Sebab tu saya nak tanya betul-betul. Yang datang ni memang orang sini ke? Ataupun orang luar? Cuba angkat orang ahli khariah ni. Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Lah, orang sini tak datang juga. Banyak mati kena COVID, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tak apalah orang luar ke, orang jauh ke dekat. Allah buka pintu hidayah kita jadilah tuan-tuan. Tu yang penting kita buat ni ceramah ni. Kita nak bentuk masyarakat kita supaya apa? Mereka dapat petunjuk Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab tu nak bina masjid ni, nak bina rumah Allah. Nabi SAW tuan-tuan duduk di Quba selama apa? 4 hari. Lepas 4 hari, Nabi masuk ke Madinah. Nabi bina satu masjid lagi. Nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nabi bina. Dan ketika Nabi sampai tuan-tuan, ketika itulah sahabat offer, ya Rasulullah datang duduk rumah aku. Kamu tak ada tempat, tak ada penempatan. Nabi kata apa? Wahai untaku, nama Khawas. Tuan-tuan jangan bagi nama Khawas. Khawas tu unta Nabi. Dan unta Nabi tuan-tuan, ketika Nabi mati, dia tak makan tuan-tuan, sampailah dia mati. Kerana apa? Rindu dekat Nabi. Unta pun rindu. Kita ni yang buat ceramah, buat kuliah, buat ceramah, buat kuliah, buat tazkirah. Buat ni untuk apa? Supaya hati kita anda rindu dekat Nabi, betul tak? Ni, ketika mana Nabi kata, wahai Khawas, di mana unta ni berhenti, itulah rumahku.
Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ialah sahabat Nabi yang mati di zaman Saidina Umar Al-Khattab ketika dihantar untuk membuka Konstantinopel. Dia tak dapat buka, dia mati tuan-tuan. Lalu dikebumi, yang dapat membuka Konstantinopel ialah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih tuan-tuan, malam tu dia bermimpi. Bermimpi apa? Rasulullah bagi tahu di manakah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka pergi korek tuan-tuan, rupanya di tembok kubur Konstantinopel. Jumpa Abu Ayyub. Jasad dia masih elok. Sultan Muhammad turun tuan-tuan nak bagi pengiktirafan. Dia pegang kaki Abu Ayyub, dia nak cium kerana Abu Ayyub ni sahabat Nabi. Dalam kisah kata, Abu Ayyub ni dia larikan kaki. Pegang nak cium, kaki ni bergerak. Kerana apa? Dia malu dekat Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak dapat buka Konstantinopel. Abu Ayyub doa, Ya Allah, bagilah Nabi tidur rumah aku. Ya Allah, bagi Nabi tidur rumah aku. Tiba-tiba unta tu berhenti depan rumah Abu Ayyub. Seronok dah. Ya Rasulullah, ini rumah aku. Rumah aku ada 2 tingkat. Marilah ya Rasulullah, kau duduk di atas. Tetamu kan? Aku duduk di bawah. Nabi kata, aku banyak tetamu. Kalau aku duduk di atas, nanti ramai datang tetamu menyusahkan kamu. Aku duduk di bawah. Ketika duduk di bawah, tuan-tuan, Nabi SAW didatangi oleh ramai tetamu. Abu Ayyub duduk di atas. Ketika waktu malam, Abu Ayyub naik tersepak ni. Gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Sebab Nabi ada di bawah. Dia ambil kain, waktu tu waktu sejuk. Di Madinah kalau sejuk sampai 4 darjah Celsius. Baru ni bulan 12, 11 darjah Celsius. Sejuk 4 darjah Celsius. Tahun ketika saya pergi haji 2006. Madinah tuan-tuan 5 darjah Celsius menggigil ni. Ketika air tu jatuh tuan-tuan takut kena Nabi, dia ambil kain dia lap. Bila dia lap tuan-tuan, malam tu nak selimut tak ada kain, dia selimut dengan kain yang basah tu. Bila basah, dah basah sejuk pula. Dengar azan subuh, dia pun keluar menggigil. Nabi tanya, wahai Abu Ayyub, kenapa menggigil? Semalam air tumpah, aku takut kenamu ya Rasulullah. Aku ambil kain ku lap tu, aku selimut dengan kain yang basah. Maka aku menggigil ya Rasulullah. Nabi kata, kalau macam tu, malam esok aku duduk di atas, engkau di bawah. Maka Nabi pun duduk di atas. Ke satu ketika, waktu panas. Panas di Madinah. Kalau Mekah 44, Madinah 50. Baru ni siapa pergi haji kan? 44 darjah Celsius. 2017, kami pergi haji 54 darjah Celsius. Ketika duduk di Muzdalifah, siapa pergi tahulah. Duduk ni punya padat macam ni. Nak tunggu 6 jam. Panas tuan-tuan, 54. Duduk tunggu, tiba-tiba member sebelah. Ustaz, mati. Tengah duduk bersembang, mati. Tak bercakap terus. Dalam hati, aku pula apa lepas ni kan. Takut tuan-tuan menggerunkan. Ketika waktu panas, Nabi tuan-tuan tidur. Nabi makhluk Allah macam kita. Nabi pun berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang Sungai Manik, jangan tanya. Tambah orang Kulaan pula kan. Peluh kita busuk, peluh Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Ketika Nabi tidur, Nabi berpeluh. Nabi peluh tu menitis setelah pelepah tamar yang disusun. Jatuh bawah, jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah, buat peluh tu wangi. Dia buat macam mana? Dia buka mulut. Dia nganga. Peluh tu jatuh, dia telan makcik. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah dia buka mulut. Nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa buka mulut? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Maklum, nak cari peluh Nabi tak ada dah. Peluh saya ada. Berpeluh-peluh ni tuan-tuan. Tapi belum tentu masuk syurga. Tapi nak bagi tahu kita sayang Nabi macam mana. Tu yang kita buat program ni. Di rumah Allah. Nak buka pintu hidayah manusia. Kerana hidayah bukan milik saya. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan yang kasih rahmati Allah. Masyarakat yang hebat, hidupkan masjid ni. Alhamdulillah, masjid ni hebat. Ada dengan aircon semua cukup. Pasarana kena bagi elok. Kalau boleh lepas ni tuan-tuan upgrade lah. Bagi elok masjid kubah. Sekarang ni menjadi tumpuan masyarakat datang. Bila datang, orang sembahyang. Ya, masjid cantik. Pasarana tumpuan. Tandas kena bagi elok. 1,000 setahun. Kita pun nak terkencing, nak terberak. Pergi. Tandas semua kunci. Bila
Tension lah tuan-tuan. Dia dah lompat dah. Tadi sebelum sampai dekat tandas tu tak apa lagi. Boleh kemut lagi. Bila duduk depan pintu, tak boleh kemut dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang seorang EJK masjid. Ustaz, kenapa duk breakdance tu? Duk lompat tu. Nak terberak. Tak apa Ustaz. Kami tutup ni sebab penagih dadah datang. Mereka isap rokok, dia cucuh pintu tu. Berlubang. Jadi kami tutup Ustaz. Ada satu tandas ni. Elok. Ustaz jom. Siapa ikut dia? Dia buka-buka, masuk-masuk. Buka-buka lampu di dalam. Tahi penuh tuan-tuan. Aku nak berak, kemut naik balik. Tak jadi tuan-tuan. Sebab tu penting pasarana masjid ni kena elok. Kadang orang tak semayang, jamban orang pergi. Tapi satu masjid tuan-tuan, saya pergi di Danok baru ni. Allah lagi jam. Ceramah di Danok. Saya masuk. Pertama kalau masjid kita masuk, pertama kita buat apa? Baca doa. Yang kedua apa? Tak ada yang kedua apa? Tengok air ada tak ada. Cek dulu. Saya baca doa masuk, tak cek. Duduk berak, buka. Tak ada air. Bini duduk lah kereta. Woi! Mana nak dengar? Kita dah berak dah, tuan-tuan bayang tengok air tak ada. Allah, ke mana ni? Aku keluar sekali lagi. Orang masuk jam. Doa, woi! Ada seorang masuk. Ada apa tu? Tolong ambil air jap. Boleh tak? Dah pandai berak, ambil air. Orang macam. Dia tak mau ambil, tuan-tuan. Ayah adalah hati kurang ajar betul Mamat ni. Kita bawa bagi bini kita. Tiba-tiba ada seorang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagi salam pula dah. Saya kata ni dalam tandas ni. Saya dengar macam suara Ustaz Abdullah Khairi. Yalah. Ustaz bila sampai? Dalam hati. Aku berak lah weh. Anduk tanya bila sampai pula. Yang kita ni tuan-tuan. Dia belengah dah tuan-tuan. Saya kata abang tolonglah abang jangan tanya banyak bang. Tolong pergi ambil air. Lah, tak saya nak ambil ni. Kereta yang depan tu kereta Ustaz dah. Abang tolong bang. Dia pergi ambil tuan-tuan bubuh dalam botol. Dia pergi letak di atas tu lah. Saya dah berak lah tuan-tuan. Macam mana nak lompat? Tuan-tuan bayang tengok. Maklum tu bayang saya telanjang. Lepas ni teruk dia. Ustaz telanjang. Ni nak ambil macam mana? Duduk di atas. Takkan nak buka pintu kan? Dia letak di atas. Saya, ya Allah, aku nak lompat macam mana ni? Sebab tu kita kadang-kadang tandas ni bagilah elok. Kan? Cantik. Tuan-tuan pernah pergi tak? Tandas Masjid Al-Bushra, Merbuk. Masjid tu dalam hutan. Masjid terbaik, tuan-tuan, tandasnya di ASEAN. Bukan di Malaysia. Di ASEAN. Tandas dia. Tuan-tuan masuk tandas, ya Allah, macam tak nak keluar. Saya pernah, tuan-tuan, satu masjid di Melaka. Ini bagus. Saya masuk, lagi short. Tengah duk berak tu. Ada pantun. Burung merak, ikan lampam. Lepas berak, sila pam. Sambil berak, duk baca pantun tu. Burung merak, ikan lampam. Belum. Maksud dia apa? Berak, pam. Pam tu. Betul, saya tak lupa. Saya buat, tuan-tuan, di sekolah saya. Tuan-tuan pergilah masjid saya. Saya buat pantun tu. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam? Haram jadah. Try buat. Penting, tuan-tuan. Prasarana kerada. Nak tarik orang supaya datang. Upgrade bagi elok. Macam mana nak buat? Letak pada tuan-tuan lah. Kan? Bukan saya bagi semangat aja. Sebab tu tuan-tuan, pertama, kita hidupkan masjid ini. Dengan majlis ilmu, dengan ceramah dan sebagainya. Yang kedua apa? Masyarakat yang hebat, yang kukuh, yang teguh. Mesti ada kasih sayang. Nak lahir kasih sayang bukan senang. Kasih sayang ni bukan hanya ucapan, tapi datang daripada hati. Hati yang bersih, dia akan datang kasih sayang. Tapi kalau hati suka benci orang, suka khianat orang, suka ada majlis, ada dalam hati sifat mazmumah, dia tak akan masuk sifat yang baik dalam hati kita. Sebab tu kita kena masuk ni kasih sayang. Dia kena buang benda tak elok, baru ada kasih sayang. Sama-sama kita ni ada kasih sayang kan. Di antara kasih sayang ada dalam hati macam mana? Kita kena menerima kawan-kawan kita ini seadanya. Jangan cari perbezaan. Kan sama-sama kita ni kan, banyak cari perbezaan, tu yang kita bergaduh. Kalau cari perbezaan, banyak beza kita kan. Banyak ke banyak? Sikit. Sikit perbezaan.
Banyak persamaan kita, betul tak? Kita banyak persamaan. Persamaan macam mana? Kita menghadap kiblat yang satu, Kaabah. Sama kita. Kita ada Tuhan yang satu, Allah. Betul tak? Kita ada kitab yang satu, Quran. Kita ada Nabi yang satu, Muhammad. Kita ada agama yang satu, Islam. Kita apa lagi? Kita bangsa yang satu, Melayu. Kita satu kalimah, iaitu apa? Bahasa Melayu. Kan? Banyak persamaan. Tapi kita cari perbezaan. Bila perbezaan tu, kita bergaduh. Bang, kalau nak masyarakat kita hebat, jangan cari perbezaan. Cari persamaan. Kita akan duduk kukuh antara kita. Kan? Jangan bergaduh. Bergaduh itulah susah hati kita kadang-kadang. Hati ni tak tenteram. Kita nak kukuhkan tuan-tuan hubungan antara kita, kena bina keluarga yang hebat dalam kampung kita ni. Jangan kira orang. Kita banyak tuan-tuan dalam hidup, kita nak ubah orang. Saya ceramah bukan nak ubah orang, saya nak ubah diri saya. Saya sebut sesuatu ibadat, saya nak tambah ibadat tu. Itu bagi saya lah. Macam tuan-tuan lah banyak, kita nak ubah orang. Ubah orang tak boleh, kita ubah diri kita, kita akan ubah satu masyarakat kita. Contohnya tuan-tuan, tuan-tuan nak ajak orang datang surau. Tuan-tuan kena datang surau beramai-ramai. InsyaAllah masyarakat akan datang beramai-ramai. Sebab jangan ubah orang, ubah diri. Macam saya nak ubah bapa mentua saya ceritakan. Bapa mentua saya mamak. Tak ada mamak. Mamak kan bulu banyak. Saya nak ubah macam mana tuan-tuan? Allah, bukan cukup. Jangan marah. Kalau nak tahu mamak tu contoh macam mana? Ni abang kita. Bulu banyak mamak. Saya kan, macam mana nak ubah bapa mentua? Saya ubah diri saya. Dia angkat nikah. Uzawijuka amarallahu bihi min imsakin au bil ma'ruf. Kan? Aku nikahkan kau berwakil walikan daku dengan mas kahwin apa. Saya nak ubah dia, saya ubah diri saya. Saya pegang tangan ni, saya cium. Bila cium tuan-tuan tahu lah, tangan mamak bulu masuk lain. Tapi kita ni nak ubah, kita buat juga, cium. Bila cium tuan-tuan, banyak orang cium macam tu ya. Cium betul-betul lah. Cium. Habis cium, saya cium pipi dah. Pegang tu, cium. Cot. Dia kena. Menangis dah. Saya tanya dah, Bapak kenapa menangis? Rupanya, dia kata apa? Aku ada 13 orang anak, seorang tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Oh, maklum gelak kuat. Nampak gigi tak ada. Itu strategi. Tengok, saya ubah diri saya. Saya ubah bapa mentua saya. Saya boleh tidur atas reba bapa mentua saya. Tapi sekali lah. Lepas tu tak tidur dah tuan-tuan. Bulu banyak. Aku geli tuan-tuan. Tengok. Tuan-tuan, nak ubah orang, jangan ubah orang, ubah diri. Macam tu tuan-tuan, nak ubah isteri kita, suami kita, jangan ubah dia, ubah diri kita. Kakak maklum, kakak sayang tak suami kak? Sayang. Kan? Kalau sayang, tanda sayang apa dia? Dengan ucapan tu tak? Maklum panggil suami apa? Abang tengok, berbulu aku dengar. Abang. Tu tanda sayang betul tak? Abang. Ada orang tuan-tuan di utara, dia orang panggil apa? Isteri dia. Hut. Hut. Isteri dia jawab, hut. Saya tanya dia, Palong, apa kenapa panggil hut? Itulah itu ucapan sayang. Oh betul tuan-tuan, kalimah sayang tu hut. Kita ni tanda sayang, kita ubah, kita panggil dia abang. Betul tak? Abang panggil apa isteri? Yang, betul tak? Sayang. Sayang tak? Ni tanya ni. Mak panggil apa mak? Mak panggil apa dekat abah? Abah? Mak panggil apa dekat bapak? Ha? Ang? Apa tu? Ha? Ang tu bahasa yang ah. Ha? H-A-N-G. Hang. Ang ah. Ang tu yang ah. Ha? Oh, awak. Bahasa Kula, bahasa ni, bahasa Banjar. Bahasa Kedah. Oh, panggillah ucapan yang kita sayang. Sebab Nabi panggil Aisyah Humairah. Humairah tu apa? Pipi merah. Tanda sayang. Tengok. Kita kadang-kadang, ayah saya umur 86, masa mak saya masih hidup, panggil sayang. Yang kami dengar ni bulu ni.
Bila saya tanya ayah lah, berapa panggil? Itulah tanda ucapan sayangku. Satu hari aku tak boleh panggil dah ucapan tu. Rupanya dia tak ada dah tuan-tuan, meninggal. Ucapan tu tak boleh sebut dah. Kerana dah tak ada dah. Sebab tu kak, panggil lah ucapan elok. Ni kadang panggil bapak hang kan. Bapak hang, kadang mak hang. Kalau orang Kelantan mak mu. Kan, kadang, tak tahu. Bang hang. Panggil lah, ubah diri kita. Suami kita akan panggil yang elok. Kan, kadang panggil nama, mat. Kenapa panggil mat? Panggil abang. Abang, tanda sayang betul tak? Satu hari kak akan rindu panggilan tu. Tak ada dah. Sebab tu orang lelaki, orang perempuan, bila suami meninggal, dia tak akan kahwin lain. Betul tak? Ada tak sini yang suami meninggal? Seorang lagi? 2, 3, 4. Ui, ramainya. Okey, siapa sini yang isteri meninggal? Tak ada, nampak? Mati ya kahwin lain dah, tuan-tuan. Ada pun tak sempat mati kahwin lain. Saya ingat pak saudara saya kan, masa Mak Long meninggal, kami panggil Mak Long semua. Kami kata, Pak Long, tengok ni. Dia kata, tak payah tengok, wajah Mak Long mu di hatiku. Mandi dia tak tengok, semayang dia tak nak jadi imam. Habis tuan-tuan, seminggu dia teringat. Dia pergi tuan-tuan kat kubur, dia bawa air, dia siram atas kubur tu. Sambil doa, sambil menangis. Ya Allah, ampunlah dosa isteriku, Ya Allah. Ampunlah, Ya Allah. Seminggu sekali. Elok sebulan, tiap hari. Elok bulan ketiga, sehari 2 kali. Pagi petang. Dia siram, dia doa. Kami kata, Pak Long ni teruk dah. Habis nanti dia pergi doa, dia balik, kita tahan dia, kita offer Mak Long baru. Balik Mak Long tu salah, duk ingat Mak Long lama tu. Kami nak cari Mak Long baru, nak tak? Dia kata, bukan Mak Long baru yang hampa nak cari. Ni aku duk teringat Mak Long yang lama ni. Dia kata, kalau saya mati, abang nak kahwin lain, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Rupanya dia duk pergi siram, rumput tak tumbuh-tumbuh. Sayang macam tu aja, tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan kalau meninggal, selalunya kahwin lain kan? Kahwin tak? Tak orang jawab pun. Sebab bini ada sebelah. Jawab mampu. Tapi tanda sayang, panggil abang. Baru ni ada seorang anak muda, dia panggil suami dia Habi. Di Mekau, Habi. Saya kata, kenapa panggil Habi? Habi tu panggilan, saya kata tak pernah dengar apa. Habi tu Ustaz, di panggilan komersial. Saya kata, kenapa tak tambah bar? Habi. Ada seorang pakcik tu, orang negeri Sembilan, dia panggil isteri dia apa? Bukan yang, darling. Darling! Lepas dia beli barang, panggil darling. Saya kata, pakcik, panggil darling kah? Aku panggil darling lah, aku tak buat duit. Aku nak pinjam. Aku lupa buat duit, aku panggil darling. Ada seorang pakcik daripada Kuala Nerang, umur 78, dia panggil apa? Tanda sayang. Yang. Kami sampai rumah dia, panggil yang. Panjang pula tu. Tiba-tiba makcik tu keluar dengan apa? Stang ke dada tau. Itulah baju tu lah kan. Berkembar tu. Berkembar pun 76 dah. Tengok pun tak lalu lah tuan-tuan. Angkat air tuan-tuan, letak tudung ni. Angkat air. Panggil yang. Habis letak, dia pun berlalu. Saya bertanya, pakcik umur apa? 78. Makcik 76. Pakcik panggil yang tu. Dia kata, aku panggil yang lah sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah tuan-tuan. Sebab tu kalau ada umur 70 panggil yang, mesti lupa nama. Ataupun takut silap, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ubah orang, jangan ubah. Dalam masyarakat kita macam tu, nak ubah diri. Kita selalu datang rumah Allah. Lama-lama orang akan datang, tuan-tuan. Kita nak ubah. Jadi apa? Majlis ilmu. Kita hidup majlis ilmu. Orang akan datang, kita datang. Ramai masyarakat akan datang. Sebab Nabi, dia bukan mengubah manusia, dia ubah diri dia. Sebab dia disebut, man la yarham, la yurham. Kamu tidak akan dikasihi kalau kamu tidak mengasihi. Disebut dalam satu hadis, la tadkhulunal jannata, tak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, dan tidak beriman kamu hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang antara kamu.
Sebab tu kak, tanda sayang, panggil elok. Bang. Suami dia, aku redha kamu. Jamin kakak syurga. Ni, balik nak motor kan. Bang. Tak pernah dengar pun. Tadi ustaz ceramah. Okey. Bawa kereta. Ini ada datang dengan isteri pun tidak. Betul tak? Saya nak tanya makcik, siapa datang dengan suami? Tu dia, tengok, angkat. Siapa datang dengan isteri? Tak ramai. Ni isteri nombor berapa ni? Isteri ramai daripada suami. Takkan orang sini semua bini dua. Dua berangkat. Suami takut. Sebab apa? Wahai suami, kita dengar ceramah, isteri kita duduk di rumah, dia dapat pahala. Setiap apa kita dapat, dia semua dapat. Makcik dapat 2 pahala. Pahala makcik mendengar, maklum dengar. Ni pahala suami ni. Hebat tak? Sebab tu orang perempuan senang masuk syurga. Balik nanti kan naik motor kan. Bang, sedap dah ustaz ceramah. Sedap lah, kata kat aku. Duduk belakang, memanglah. Kalau saya tegur, abang tak nak dengar. Padan muka abang. Kan? Ni bini tak ada. Balik rumah abang. Kan? Isteri yang hebat, dia akan buka pintu menanti kita. Tak, 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 tak. Tak. Terus dia buka dah. Baru satu salam. Perang. Abang. Masuklah. Kan? Dia pun cium tangan kita. Saya dah masak sedap untuk abang. Jom kita makan. Agak-agak. Ada tak? Jangan harap. Tong. Haram tak buka. Pegang. Buka. Dia buka pintu. Dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid. Suami kata apa? Tidur apa ustaz tu? Nama apa tu? Abdullah Khairi. Ceramah punya panjang. Aku juga dapat nama. Macam mana nak balik? Pam, tutup pintu. Buka! Bom. Dia pun buka. Pam. Masuk. Terkejut. Tu dia rambut. Dia buat bedak sejuk. Dengan mata. Ingat nama balik. Ayak ada. Ayak, biar pergi. Dia pun terbang balik dengan kelawak dah. Kau orang perempuan pakai baju kelawak kan? Dia pergi sambut pun dengan kelawak. Kelawak tu seminggu tak basuh. Esok sangkut pula. Kau nak cerita tak kerti. Macam dah kena kat kita kan? Isteri tuan-tuan pakai baju kelawak tak? Sebab baju tu senang. Kan? Masuk aja tangan. Dia macam tu. Kita pun pergi peti air buka dengan muka marah. Tarik. Tengok ada air. Pegang, minum. Haram jadahnya bini. Jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan ubah suami, kau ubah diri kau. Kau cakap lembut, suami akan cakap lembut. Betul tak? Bang, hari ni nak makan apa bang? Tak tahulah. Kalau dia tinggi, abang slow aja. Akak slow. Dia akan slow. Bang, kita! Bang, saya sayang apa? Down terus. Betul. Jangan ubah orang, ubah diri. Psikologi kata. Saya nak ubah tuan-tuan anak-anak saya macam mana? Nak anak saya hafal Quran. Saya hafal Quran. Saya nak tuan-tuan anak saya jadi agama. Saya belajar agama semula. Umur belajar agama, umur 30. Sekarang 55. Belajar balik kitab kuning ni. Belajar balik bahasa Arab. Belajar semula. Kerana apa? Jangan ubah orang, ubah diri. Saya ubah diri saya untuk belajar agama. Anak saya 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Saya nak menantu saya hafal Quran. Menantu saya dah ada 3 orang. Semua hafal Quran. Macam mana saya buat? Saya buat macam ramah je nak. Siapa nak anak saya hafal Quran? Saya kata macam tu. Datang pagi Jumaat. Ketuk pintu. Saya ceramah sampai pukul apa ni? Sampai pukul 12 agak patutlah. Baca pukul 12. 9.30 pun nampak macam nak balik dah. Duduk jenis lah. Bila nak habis. Kita ceramah mana boleh seronok kan tuan-tuan.
Ni, macam mana? Datang pukul lepas subuh, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, saya buka-buka. Anak muda. Ada apa? Ustaz, saya nak meminang anak Ustaz. Nak meminang anak saya. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal Quran masuk. Dia pun duduk. Duduk. Saya buat macam musabaqah hafazan Al-Quran. Soalan pertama. Baca dan sambung. Kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia hafal Quran. Dia ulang, dia sambung. Saya pun sadaqallahul azim. Aku hafal yang tu ya. Dia baca lebih, aku pun tak ingat. Soalan kedua. Kita ingat yang mana kita ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Tabar kita ingat, dia pun sambung. Soalan ketiga, waqiah. Dia sambung. Soalan keempat, saya kata macam ni lah. Esok ataupun minggu depan, bawa mak ayah kamu datang meminang. Saya akan terima. Dia bawa mak ayah dia. Orang langgar. Mak ayah dia mai duduk tu bagi salam. Ustaz ni kami nak tanya orang langgar. Nak tanya kita nak kira macam mana. Saya kata nak kira pakai kalkulator lah. Kira. Kan orang tahu kan. Nak kira macam mana mas kahwin belanja. Belanja tak ada. Mas kahwin sudah. Mas kahwin ya Ustaz. Belanja tak ada kau Ustaz? Tak ada. Kado kau Ustaz? Dia tanya. Dah tanya sangat. Bawa main helikopter. Mercedes sebiji. Dia tamu tanya Ustaz. Mas kahwin. Alhamdulillah. Satu hari tuan-tuan, orang yang sama macam tu juga datang. Ketuk pintu. Menantu kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka anak Ustaz. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Masuk, duduk. Saya pun tanya. Saya baca ayat yang sama lah. Aku apa ayat tu lah. Dia pun sambung. Soalan kedua dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca. Suruh aku sambung. Aku tak boleh sambung. Diam tu saja. Saya kata okey. Kahwin anak saya. Yang ketiga pun macam tu. Tuan-tuan tengok. Macam mana nak ubah manusia? Ubah diri. Kita selalu baca Quran, hafal Quran. Alhamdulillah dapat anak hafal Quran. Dapat menantu hafal Quran. Dia ada cucu 4 orang. Alhamdulillah, umur 4 tahun dah boleh baca Quran. 4 tahun dah boleh baca Quran dah. 5 tahun sekarang sudah menghafal, tuan-tuan. Juzuk amma dah ingat di kepala. Kerana apa? Jangan ubah manusia, ubah diri. Macam tu masyarakat kita. Tuan-tuan, ubah diri kita. Kita akan jadi orang yang hebat. Kalaulah kampung ni ramai orang baca Quran, tuan-tuan akan tengoklah. Berapa keindahannya kampung ni, rahmat akan turun. Kalau semua yang ada ni, majlis ilmu kita hidup, berapa hebat masyarakat kita. Tak perlu ubah orang. Ni banyak. Itu tak betul. Ni tak betul. Semua tak betul. Dia betul kah? Jangan. Ubah diri kita insya-Allah. Jangan wujudkan konflik. Kerana apa? Allah sangat sayang orang yang menghubung silaturahim. Sebab tu saya tengok ada NGO. Apa nama NGO tu Ayana? Apa? NGO apa ni? Tim Amal yang joint venture sekali buat program. Masya-Allah. Bagus tuan-tuan. Ada program macam ni. Kita nak supaya biar masyarakat kita bersatu. Nak bersatu macam mana? Rumah Allah ni lah. Ada program. Kita ada program apa? Korban. Kan? Korban ada kan? Korban tu bukan nak ambil daging sangat. Tapi bila datang ramai-ramai, kan? Tengok binatang ni sembelih. Kita pakat lapar. Sama-sama kongsi tenaga. Lepas tu orang perempuan masak. Betul tak? Oh, macam malam ni kan? Ada masak kan? Ada makan kan? Adakah? Jadi kita cepatkan lagi lah tuan-tuan. 9:30 dah tuan-tuan. Perut aku pun lapar. Itu gotong royong dong, gotong royong. Orang perempuan masak. Muslimah masak. Masya Allah. Masak apa kak? Malam masak apa? Bodoh. 3 dah kali bodoh dah tuan-tuan. Kalau 3 kali bodoh kena berhenti dah tuan-tuan. 2 kali tak apa lagi. Bodoh sawat. Ada melawat. Masak lauk apa? Lauk apa ini? Ayam. Alhamdulillah. Kambing dah kambing? Kambing ada? Babi. Aku tak tahu babi. Habis dah tuan-tuan. Babi panggang Babi panggang. Aku tahu dah ada orang latah. Kali ni aku datang masjid ni sekali lagi. Maklum ni kena duduk depan ni tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Sebab kalau saya silap ya, bodoh Ustaz, bodoh. Melawat Ustaz. Maklum nama apa Maklum? Maklum nama apa? Hashim. Maklum jangan bohong saya.
Nama apa? Asma Hashim. Hashimah. Jangan kacau tuan-tuan. Itulah. Jangan kacau! 4 kali bodoh dah tuan-tuan. Kena berhenti lah tuan-tuan. Tadi saya melawat. Bukan. Kasih sayang tuan-tuan. Orang latah ni, dia tulus ikhlas. Bila tulus ikhlas, nampak sangat kebodohan saya. Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan kan. Marilah kita hubung silaturahim antara kita. Banyak model nak ceramah ni. Tapi oleh kerana ada masakan sedap, saya pun kena berhentilah. Marilah tuan-tuan, kita hubungkan masyarakat kita. Tak kiralah kita ni tuan-tuan, apa pahaman politik dan sebagainya. Tapi kita ni banyak bersamaan. No? Jadi insya-Allah cantumkan hati kita. Sebab kita duduk di dekat ni, bila kita meninggal, siapa yang akan mandi jenazah kita? Orang yang dekat-dekat je lah. Adik kita duduk jauh pun tak datang, lambat. Jadi kita sama-sama kita duduk dalam kampung ni. Tuan-tuan jangan bergaduhlah, rugi. Dia orang bergaduh politik tuan-tuan. Akhirnya dia orang minum di parlimen sekali. Kita bergaduh sampai pecah belah. Rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, biar politik kita ni matang. Biarlah tuan-tuan nak bergaduh. Tapi hubungan kita cukup baik. Politik habis macam tu ya. Tapi kita ni saudara tuan-tuan. Sesama Islam. Jadi insya-Allah hubungkan silaturahim antara kita. Jangan ubah manusia, mari kita ubah diri kita sama-sama. Insya-Allah kita akan mengubah masyarakat kita, negara kita dan dunia ini kepada Islam. Dan saya yakin tahun depan ialah tahun yang akan lahirnya yang disebut sebagai Mujaddid. Kerana apa? 1924 jatuhnya kerajaan Islam di Turki, nama Ottomaniyah. Tahun depan ialah 2024, cukuplah 100 tahun. Bila cukup 100 tahun, dia akan lahir seorang mujaddid yang memperbaiki akan agama ni. Bukan agama ni nak dibarui. Maksud dia akan perelokkan balik untuk jadi pemimpin. Yang membawa satu panji-panji untuk Islam ini. Dan saya yakin, yang disebut itu ialah mungkin Imam Mahdi. Mungkin Imam Mahdi. Kita pun tak tahu. Korang duduk dengan macam-macam kan. Tapi kita tak tahulah. Mungkin Imam Mahdi akan lahir. Dan setengah ulama kata telah lahir. Tunggu untuk dibai'ah. Tapi Imam Mahdi ni akan lahir bila berlakunya celarunya. Dan kiamat tak akan berlaku lagi, tuan-tuan jangan sedih hati. Kiamat akan berlaku apabila 10 perkara telah berlaku. Dan di antara tanda terakhir, kalimah Allah tidak disebut di atas muka bumi. Barulah berlaku kiamat. Lagi ada orang duk ceramah, sehari ada orang duk azan, tak akan berlaku lagi kiamat. Kita akan mati dulu, tuan-tuan. Kita akan mati dulu. Mungkin saya dulu. Kalau saya dulu, tuan-tuan datanglah semayang jenazah saya ya. Tapi kalau tuan-tuan mati, saya tak datanglah. Jauh tuan-tuan. Tapi kalau saya mati, tuan-tuan datanglah. Tapi janganlah minta mati lagi. Baiklah panjang umur. Walaupun saya macam-macam penyakit tuan-tuan. Ceramah ya. Tapi Allah, macam-macam. Baru ni jatuh bilik air tuan-tuan. Nak pergi subuh, ambil uduk. Darah rendah. Terus jatuh. Oh, berluka habis. Isi saya angkat, baru saya sedar. Nasib tak mati, tuan-tuan. Kalau mati, dia berkata, berita utama, seorang penceramah selebriti mati di dalam tandas. Mati tempat lain, tak apa, dalam tandas, tuan-tuan. Saya akan bagi tahu bangun semula. Tolong bubuh tandas masjid. Tandas tuan-tuan. Takutlah ya Allah, bagilah mati tempat yang elok. Jadi insya-Allah mohon maaflah. Maklum maaf maklum maaf. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau ada silap kesalahan saya lah. Saya ada banyak dosa tuan-tuan. Kalau ada kebaikan ambillah untuk kita sama-sama membangunkan. Tajuk kita masyarakat dan perteguhkan. InsyaAllah kita perteguhkan masyarakat kita yang duduk di sini. 2 rangkap pantun sebelum bersurai. Pergi ke Dubai membeli meruku. Maklong di sini. Bye-bye. Abang semua di sini, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.